sebenarnya tak jauh saja, beberapa meter dari sini. Nurul Syahada sempat rasa sedikit kalau dapat dengar suara saya ni, bawa-bawa lah semangkuk dua. Sebab saya ni di pangkin ni ada tetamu. Sebenarnya kami yang tetamu, tapi mereka ni adalah penganjur yang membawa kami kemari. Terima kasih banyak-banyak pihak kumpulan Aman Campus ini. Dan saya perkenalkan seorang demi seorang bersama dengan konvoi yang datang awal pagi tadi. Sebab mereka dah berada di sini selepas beberapa lokasi dijelajah. Dan saya perkenalkan seorang demi seorang, Syahab Abdullah di ujung sana, Presiden Alumni Aspirasi Aman Campus, yang juga pengurusi induk Jatuh Kursi Induk Aman Campus. Betul. 32 tahun ya. 32 tahun. Muda orangnya. Muda Dan di sebelahnya ialah Said. Said sini. Awak ialah Muhammad Izwan Jamaluddin, yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar USM. Jadi kena turun dari KL dulu, Putrajaya dulu lah. Turun lah. Baru naik atas balik. Baru naik atas balik. Umurnya 23. Banyak-banyak paling muda lah kat sini ni. Dan ini dia Syed Akmal Syed Jamalil, Presiden Alumni Unimap. Ya, saya. Dekat je lah. Unimap. Tahun berapa? Dulu kita confuse Unimap sebenarnya ialah Unimap. Yes. Bunyi urban sikit lah. Dan itu tahun berapa meninggalkan ataupun graduate dari? Saya graduate tahun 2008. Menjadi MPP pada 0506. Saya bercakap dengan kumpulan-kumpulan YDP ni. Okey, dan mereka ni menubuh bersama-sama dengan 19 pertubuhan yang terdiri daripada NGO dan juga Badan Pertubuhan Kerajaan dan juga mahasiswa-mahasiswa lah, untuk berhimpun sebagai kumpulan dipanggil Aman Campus, menjelajah Malaysia ni untuk mendekati masyarakat. Dan mari kita saksikan sikit visual apa aktiviti yang telah mereka lakukan daripada mula sepanjang mereka berada di jalanan ini sehingga sampai ke negeri Perlis sini. Dan mungkin Syah boleh kongsikan sikit antara aktiviti yang dilakukan. Kita dalam sepanjang program Aman Campus, kita mempunyai 5 kategori sasaran daripada kita. Yang pertamanya pemimpin masyarakat, yang keduanya ibu bapa, yang ketiganya pesara-pesara kerajaan, yang keempat pelajar-pelajar sekolah, dan yang kelima belia-belia. Jadi kita mensasarkan 5 aktiviti. Yang pertamanya info siswa, kita turun bersama masyarakat, mendengar isi masyarakat, isi hati masyarakat melalui kaji sidik yang dibuat. Dan kita merasakan kaji sidik yang dibuat itu telah menunjukkan masyarakat berterus terang dengan rakyat. Mahasiswa mendengar isi hati rakyat dalam konteks menyelami supaya apa yang isu diperkatakan akan mendasari perjuangan mahasiswa. Itu dalam program info siswa. Yang menariknya dalam program ini, kita setiap malam kita ada pentas anak muda. Anak muda ini diberi ruang untuk menyatakan apa suara mereka. Dan suara dan penjelasan ini harus diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu apa yang berlaku dalam kampus. Cuk, sebelum tu saya tanya, kaji selidik tu berupa apa? Adakah diberikan brosur ke ataupun dia secara santai ke bersama-sama dengan mereka? Mereka turun ke kawasan-kawasan, taman, luar bandar, dalam bandar, dengan usaha untuk mendekati rakyat melalui soalan-soalan. Soalannya mudah. Apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat? Antara soalannya? Apa masalah yang dihadapi masyarakat secara umum, dan apa cadangan mereka terhadap permasalahan supaya Malaysia lebih maju dan aman. Saya nampak masyarakat lebih terbuka dalam menyatakan masalah-masalah. Walaupun pada permulaannya mereka agak sukar untuk menyatakan masalah, tetapi apabila dengan kemahiran yang ada pada mahasiswa ini berinteraksi dengan masyarakat, akhirnya mereka dapat menggali apakah isu yang sebenarnya berlaku di masyarakat. Maknanya rumit jugalah mula-mula untuk mendapatkan maklum balas yang terbuka daripada mereka. Pada permulaannya agak rumit, tetapi ia hanya berlaku dalam peringkat awal lah. Tetapi bila mahasiswa ini menggunakan perasaan mereka sebagai anak muda, mereka menjelaskan, mereka mahu menjadi perantara antara masyarakat dengan kerajaan. Saya nampak masyarakat boleh menerima anak muda ini. Dan mereka turun menembual. Setakat ini kita dah bertemu lebih kurang 18,000 masyarakat. 18,000? Sepanjang hari ini adalah merupakan negeri yang ke-11 dan hari yang ke-12 dalam siri jelajah kita ke seluruh negara. Baiklah. Dan responden yang kita kira untuk kaji sidik itu kita dapat dalam 6,000 setakat ini. Dan kita masih berbaki satu negeri di Selangor. Pada hari Sabtu dan Ahad ini kita menjangkakan kita dapatlah mencapai target 7,000
untuk kaji sidik. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, saya nak tanya Izwan sebagai current YDP lah. Ya, saya. Yang lain semua mantan semua mantan lah. Okey, antara yang dilakukan antara aktivitinya selain buat kaji selidik, adakah menjadi satu cabaran untuk kalian ini, terutamanya awak yang masih lagi belajar ni dan juga sebagai YDP mewakili mahasiswa untuk berhadapan dengan masyarakat, sebab masyarakat sekarang ni ada yang skeptikal, ada yang kritikal. Jadi macam mana bila Syah sebutkan pendekatan mesra tu, macam mana, apa yang dilakukan? Okey, baik. Kita nak cuma tahu bahawa dalam kampus ni perlibatan mahasiswa ataupun mahasiswa seperti saya adalah terdapat beberapa perkara. Pertama, pentas anak muda. Pentas anak muda ini kita turun dan kita kita kumpulkan semua rakyat untuk kita beri pandangan kita sebagai anak muda, beri pandangan kita kepada masyarakat bahawa inilah peranan anak muda Malaysia. Apakah kekuatan yang ada pada anak muda. Kemudian dari segi survey yang dikatakan oleh Saudara Syah tadi, kami bertemu sendiri dengan rakyat, kami dengar rintihan, kami dengar segala keluhan. Saya beri contoh misalnya waktu hari yang ke-10 kalau tidak silap saya, hari yang ke-10 sewaktu di Prai, Pulau Pinang. Di mana pada waktu itu kita bertemu dengan masyarakat Pulau Pinang berketurunan India. Di sana mereka menyatakan bahawa memang mereka menghadapi masalah daripada segi pendapatan mereka. Pendapatan mereka menghadapi masalah isu air dan juga sampah. Jadi perkara ini tidak didengar oleh beberapa agensi ataupun badan-badan yang bertanggungjawab. Jadi itulah tugas kami, mengumpul masalah, kemudian kami akan ajukan kepada pihak kerajaan negeri misalnya. Macam USM, kebetulan kami ada parlimen mahasiswa. Jadi kita akan bawa usul itu ke dalam parlimen mahasiswa USM untuk kita ketengahkan. Selain daripada itu juga mungkin kita akan gunakan platform Aman Campus ini untuk kita bawa suara mereka ini ke peringkat atasan. Okey, saya tertarik bila sebut tentang aktiviti-aktiviti untuk mendekatkan diri dengan masyarakat ni, pentas anak muda dan sebagainya. Sebelum tu kita nak saksikan satu bingkisan. Ini antara aktiviti yang dilakukan oleh pihak Aman Campus. Di sini mendekati seorang wanita warga emas. Ini juga inisiatif asalnya daripada UDMAP sendiri Kita saksikan bingkisan terlebih dahulu. Peserta jelajah Aman Kampus tiba di Kampung Sanglang semalam bagi menjalankan aktiviti khidmat masyarakat mengikut kumpulan yang telah dibahagikan. Saya bersama-sama dengan 25 peserta Aman Kampus dan juga 7 pelajar daripada Universiti Malaysia Perlis yang terlibat dalam aktiviti gotong royong, salah satu pengisian yang ada dalam program Aman Kampus, di mana mereka menjelajah bermula dari Putrajaya dan kini telah pun sampai ke Kampung Sanglang di Kangar Perlis, di mana rumah Embun Saad yang berusia 88 tahun telah pun dibersihkan dan dicat secara tidak langsung, memberi peluang kepada peserta Aman Kampus ini untuk mendekati masyarakat. Embun Saad yang hidup serba kekurangan diberi bantuan kerana dia tinggal berseorangan tanpa perhatian anak-anak. Embun amat bersyukur dengan rezeki yang tidak dijangka ini. Tuhanlah yang minta, Tuhanlah anak macam Tuhanlah yang tahu punya suka kan. Itulah. Nak cucu semua tu tak ada betul semua saya. Ditanya mengenai rahsia panjang umur, Embun berkata ayat suci Al-Quran dan zikir dijadikan sebagai pendinding diri. Wa'alaikum lahum wa hayyun la ilaha illahu rahmanur rahim. Allahu la ilaha illahu wa hayyun la ta'khudhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya mengharapkan agar kami kat sini dapat bersama-sama untuk tunjukkan kepada masyarakat sebenarnya selain daripada kami belajar di universiti sini, kami orang cakap ada banyak yang cuba boleh kami tawarkan atau berikan kepada masyarakat. Dan di dalam program kampus ni sendiri, tak kira dalam semasa sesi program ikon siswa, pentas anak muda dan sebagainya, kami berulang kali mengulang kataan di mana mahasiswa ini dari masyarakat mahasiswa datang dan kepada masyarakat mahasiswa itu pulang. Jadi terlalu banyak benda yang boleh sebenarnya mahasiswa berikan atau kongsikan dengan masyarakat. Selain daripada informasi-informasi terkini mengenai dunia hari ini atau ilmu dan sebagainya. Kita ramai mesra dan berkenal dengan satu sama lain. Yang dari kampus sama lain terdapat pelbagai
student yang datang IPT lain di seluruh Malaysia datang ke sini menolong salah satu makcik untuk membina. Dari sini saya boleh belajar satu kerjasama, satu kasih sayang terhadap makcik tu, tolong sini segala ada mengubahkan masa kelas pun sebab kebilangan daripada IPT student dan semua gembira. Okey, itu dia antara usaha yang dilakukan bukan saja mendekati masyarakat tetapi juga membantu golongan yang memerlukan. Saya tertarik sebenarnya dengan cerita rupanya duduk bawah rumah-rumah ni tak menentu makcik tu. Sebelum ni makcik tu duduk di tak menentu, dia berpindah bila ada orang nak ambil tempat tu, makcik tu pun terpaksa pindah. So dengan inisiatif MPP UNIMAP yang sekarang ini, so dia telah berbincang dengan beberapa pihak daripada JKK Kampung Sanglang. So dia telah membuat satu rumah lah untuk makcik tu. And then daripada kesinambungan tu kita apabila program Aman Campus ni datang, kita memang menerima dengan hati yang terbuka. Dan kita pun rasa patut kita sambung lagi kerja yang mungkin boleh kita bagi lagi pada makcik ni. Jadi kalau kita lihat pada hari semalam pun Aman Campus ni telah pergi ke Felda Rimbemas. Okay, sambutan masyarakat di sana pun memang menggalakkan. Dan hari ni kita, kalau Eli pun dapat tengok, kita ada masak bubur lambuk sama-sama. Kita ada bermesra dengan masyarakat, dengan bermain kayak. Dan sekarang ni kita juga sedang berlangsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Ahmad. Ada satu program motivasi untuk pelajar sekolah. Sekarang ini dengan ikon siswa? Ya, ikon siswa. Di sekolah mana tadi? Sekolah Menengah Syed Ahmad. Sekolah Menengah Syed Ahmad. Tamun Tulang. Okey, tadi disebutkan dihimpunkan segala luahan masyarakat dan sebagainya, dan ada badan-badan tertentu yang dapat membantu untuk dipanjangkan kepada pihak-pihak berwajib. Bila ada kumpulan macam ni menjelajah ke seluruh negara, Syah, kan kemudian dah diluahkan berdasarkan kredit dan sebagainya, kemudian mereka nak juga tahu apa kesudahannya. Saya dah cerita kat Syah semua kan, dah pergi, dah mengata-kata apa yang tak kena, ni tak kena, itu tak kena, kemudian dah panjangkan kepada pihak tertentu. Saya pun tunggu apa lagi Aman Campus nak buat. Follow up je lah, kata lain. Itu memang perkara yang menjadi kepentingan dalam model yang kita nak bawa lah Aman Campus. Saya nampak penganjuran 19 pertubuhan bukan kerajaan bersama-sama dalam Aman Campus ini merupakan satu model yang baru. Di mana setiap negeri kita telah mengenal pasti NGO negeri itu sendiri untuk menguruskan. Contohnya di Perlis kita minta Persatuan Alumni UNIMAP. Bila kita panjangkan perkara ini kepada pihak kerajaan, kita minta NGO yang berada di negeri tersebut untuk memantau, melihat bagaimana perkembangan masalah ni. Sebab kita tidak mahu macam dulu, mahasiswa jadi datang buat menabur janji, ingin membawa janji-janji ke kerajaan, dan akhirnya mereka tidak buat apa-apa. Itu salah. Tak ada susulan. Itu kita tak nak, sebab kita mesti buat satu model supaya budak-budak ni menjadi urutan. Model ini menjadi ikutan kepada semua, sebab kita tak nak dalam isu menggali isu masyarakat ni kita terlepas pandang isu follow up ni. Sebab yang pentingnya adalah perkara itu diambil kira, dan perkara itu mengambil impak kepada kita punya negara. Izwan, dalam kegairahan aktiviti-aktiviti atau program seperti ini, anda yang masih lagi belajar ataupun mahasiswa lain yang masih lagi belajar,